Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan menganalisis kesalahan satu jurnal yang bertemakan pendidikan, iaitu jurnal yang bertajuk Intervensi Meningkatkan Tumpuan dalam Pembelajaran Murid Bermasalah Pembelajaran. Okey, pada muka surat pertama, kesalahan ejaan iaitu murid-murid. Sepatutnya murid-murid. Pada muka surat kedua, terdapat banyak kesalahan sumber rujukan, iaitu Dogru 2014 dalam kurungan Dogru 2014 sepatutnya Dogru dalam koma 2014, dan Petri 2010 sepatutnya Petri, 2010, dan SZI 2005 sepatutnya SZI, 2005. Okay. Selain itu, terdapat kesalahan tata bahasa, iaitu diperolehi. Ayatnya berbunyi, Dogru 2014 percaya bahawa tumpuan adalah kemahiran yang diperolehi dan dipertingkatkan melalui latihan. Pada pendapat saya, ayat tersebut lebih menarik jika Dogru 2014 percaya bahawa tumpuan adalah kemahiran yang diperoleh dan dipertingkatkan melalui latihan. Okey, kesalahan tata bahasa yang kedua, iaitu sehubungan dengan itu, kertas ini membincang persoalan tentang sejauh manakah murid bermasalah pembelajaran dapat memberi tumpuan semasa mengikuti pembelajaran dan pembelajaran biasa, dan wujudkah perbandingan peratusan tumpuan yang diberikan semasa mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran biasa dan sesi pengajaran dan pembelajaran menggunakan origami. Okay, pada pendapat saya, ayat tersebut lebih menarik jika sehubungan dengan itu, kertas ini membincang. Saya meletakkan membincangkan persoalan tentang sejauh manakah murid bermasalah pembelajaran dapat memberi tumpuan semasa mengikuti pengajaran dan pembelajaran biasa, dan wujudkah perbandingan peratusan tumpuan yang diberikan semasa mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran biasa dan sesi pengajaran dan pembelajaran menggunakan origami. Okey, yang ketiga, kesalahan ejaan juga yang terdapat pada muka surat kedua, iaitu bertingkah laku. Sepatutnya bertingkah laku ni jarak. Okey, pada muka surat yang ketiga, dari segi kejelasan ayat, untuk penyampaian data, bahagian yang menerangkan peratusan daya tumpuan dalam keadaan ABACA agak rumit dan mungkin membingungkan pembaca. Penjelasan mengenai peralihan dari satu keadaan ke keadaan yang lain tidak cukup jelas. Contohnya, peningkatan atau penurunan peratusan tumpuan bagi setiap keadaan boleh dijelaskan dengan lebih ringkas dan langsung. Yang kedua, pembahagian informasi. Data kuantitatif dalam bentuk graf diraja 1 dan 2 menunjukkan perubahan peratusan daya tumpuan, namun tidak disertakan penjelasan yang mencukupi untuk menghubungkan angka-angka ini dengan kesimpulan kajian. Setiap keadaan A, B, C perlu diberi penerangan tentang apa yang menyebabkan perubahan tumpuan dalam keadaan tersebut. Yang ketiga, konsistensi penjelasan. Terdapat sedikit ketidakkonsistenan dalam menyampaikan maklumat antara bahagian tumpuan sampel 1 dan tumpuan sampel 2. Penulisan perlu lebih teratur agar kedua-dua sampel dijelaskan dengan pendekatan yang sama, seperti menjelaskan situasi peningkatan dan penurunan dalam tumpuan dengan jelas. Seterusnya, untuk bahagian penanda wacana, penghubung antara idea, iaitu penanda wacana seperti selanjutnya, di samping itu atau sebaliknya dapat digunakan untuk memperhalus peralihan antara bahagian-bahagian yang menerangkan hasil bagi keadaan A, B, C, A dan A yang terakhir. Ini akan membantu pembaca mengikuti perubahan yang terjadi dengan lebih mudah. Yang kedua, penegasan perubahan.
Apabila menyebut peningkatan atau penurunan peratusan tumpuan, penanda seperti oleh itu atau akibatnya boleh digunakan untuk memperjelas sebab dan akibat dalam setiap keadaan. Sebagai contoh, pada keadaan B, boleh dinyatakan bahawa akibat intervensi yang diperkenalkan, peningkatan tumpuan direkodkan. Yang ketiga, peralihan kepada bahagian perbincangan. Pada bahagian akhir halaman, peralihan dari hasil dapatan kepada perbincangan boleh diperhalus dengan penanda seperti dengan itu atau sehubungan dengan itu. Ini akan memberikan kesinambungan yang lebih baik ketika beralih dari penyampaian hasil kepada perbincangan tentang implikasi. Jadi, untuk penambahbaikan iaitu perlulah daripada segi perincian setiap keadaan. Sepatutnya memberikan ringkasan yang jelas dalam mengenai setiap keadaan iaitu A, B, A, C, A dalam konteks intervensi origami. Menjelaskan perubahan yang terjadi dalam setiap fasa dengan alasan yang lebih terperinci. Yang kedua, grafik yang lebih terperinci. Jika boleh, setiap graf sebaiknya disertakan dengan keterangan ringkas di bawahnya untuk memperjelas apa yang dimaksudkan oleh setiap data, titik dan perubahan. Ini dapat membantu pembaca memahami graf tanpa perlu kembali ke teks utama. Yang ketiga, menggunakan penanda wacana secara konsisten. Penggunaan penanda wacana yang konsisten di setiap perenggan akan membantu memastikan pembaca memahami aliran perubahan tumpuan bagi kedua-dua sampel. Pada muka surat kelima, terdapat 4 kesalahan ejaan iaitu pada perenggan kedua, kita dapat lihat perkataan rupa bentuknya ia diejakan rapat. Sepatutnya perkataan yang betul haruslah dieja secara jarak. Rupa bentuknya. Yang kedua dan yang ketiga ialah pada perenggan yang keempat iaitu perkataan stres dan menarik, di mana perkataan stres dalam jurnal ini dia mengeja STRESS. Sepatutnya perkataan stres di dalam bahasa Melayu dieja sebagai STRES. Yang ketiga ialah menarik, iaitu di dalam jurnal ini dia mengeja menarik. Yang sepatutnya perkataan itu haruslah dieja sebagai menarik. Dan pada perenggan keenam ialah perkataan mengaplikasinya. Sepatutnya perkataan yang betul ialah mengaplikasikannya. Bagi sumber rujukan pula, kita dapat lihat pada muka surat ke-6 iaitu terdapat 3 sumber rujukan yang pada tahun 2005 iaitu sumber rujukan yang kelima dan juga sumber rujukan yang kedua terakhir. Sepatutnya bagi saya kita haruslah memilih sumber rujukan yang tahunnya 5 tahun terawal. Hal ini menyebabkan sumber rujukan itu menjadi tidak relevan dan juga boleh menjadikan ianya menjadi tidak sahih untuk di masa sekarang. Dan juga terdapat beberapa sumber rujukan yang tidak mengikut format APA 7 style, di mana nama di sumber rujukan tidak ringkas, iaitu pada contohnya kita dapat lihat pada sumber rujukan yang pertama, Agong Budi Setiawan. Sepatutnya dia haruslah menggunakan satu nama saja, contohnya Setiawan.A.B. Dan akhir sekali untuk kesalahan penanda wacana pada muka surat kelima iaitu perenggan yang pertama pada pendapat saya. Untuk perenggan pertama kita boleh tambah penanda wacana oleh itu di awal ayat untuk menunjukkan bahawa itu adalah rumusan. Dan untuk perenggan yang terakhir pula kita boleh menambah perkataan secara keseluruhan atau maka, supaya ini dapat digunakan untuk menghubungkan idea dengan lebih baik antara perenggan. Dan akhir sekali
Kepentingan penanda wacana ini ialah apabila kita menambah penanda wacana, setiap bahagian di dalam jurnal ini dapat disatukan dan difahami dalam konteks keseluruhan kajian yang jelas. Sekian, terima kasih.